benda yang berbeza dengan lafaz niat. Okey, lafaz niat ni kita melafazkan niat kita. Adapun bicara kita tadi adalah niat. Maksudnya apa yang terkandung di dalam jantung hati kita. Apakah hukum lafaz niat sebelum solat? Majoriti, kebanyakan para fuqaha mengatakan ianya sunnah. Tetapi yang sahihnya tidak. Kerana tidak ada contoh daripada Nabi SAW terhadap lafaz niat itu. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah, tunai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Kalau kita nak tengok pun, ada yang dinukilkan di dalam mazhab Syafi'i, lafaznya berbunyi ini. Bismillah muwajjihan li baitillah wa muaddiyan li fardillah, Allahu Akbar. Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? So, ini yang ada dinukilkan daripada Ar-Rabi' yang meriwayatkan daripada Asy-Syafi'i dengan nama Allah menghadap ke kiblat Baitullah wa muaddiyan, dan menunaikan fardu Allah. Jadi lafaz niat itu bukan niat. Lafaz niat itu adalah susunan prakata di dalam minda. Sahaja aku solat, susunan prakata di dalam minda. Adapun niat kita dah bagi tahu tadi, mahalluha qalb, di jantung hati kita. Bukan di mulut, bukan di lafaz. So kalau ada orang yang lafazkan membawa maksud dia belajar fiqh Syafi'i lah. Kalau sunnah punya versi, tidak ada lafaz tersebut, apatah lagi bila boleh mengganggu orang-orang sebelah. Usalli. Ini kacau. Okey. Apa maksud usalli? Saja aku nak sembahyang. Pasal dulu kita bila ada negara Arab, ada orang-orang Melayu sembahyang di masjid pakcik-pakcik ni, dia macam tu, usalli. Arab pun macam pening. Kalau aku nak sembahyang. Dia kata, relax lah, aku pun nak sembahyang juga. Dia kata. Jadi, kelakar macam ada sedikit. Kan? Jadi macam tadi sedekah, apa semua tu, you dah ada niat. Mana boleh sedekah tak ada niat? Bila dah ada niat, Allah kira yang tu. Tak perlu kita katakan sahaja aku bersedekah ini kerana Allah, tak perlu. Sebab niat untuk Allah SWT. So semua benda kita ada niat, nak tulis kita ada niat, tapi kita tak cakap sahaja aku menulis kerana Allah Taala, sahaja aku duduk, sahaja aku masuk pintu tadi, masuk rumah ini untuk menuntut ilmu. Ada tak cakap itu? Tak ada. Kalau buat benda tu, apa namanya? Ada problem. Okey? So solat pun begitu. Masuk sahaja tempat menghadap kiblat, Allahu Akbar. Tak ada orang solat maghrib pukul 2 tengah hari, tak ada. Ada ke orang sembahyang betul? Maghrib pasalnya ni. Tak ada orang gila buat macam tu. Dan tidak ada orang sembahyang asar 3 rakaat. Memang asar ataupun zuhur 4 rakaat. Okey? So tak perlu nak mental sangat. Menghadap kiblat, dah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar. Memang kita solat zuhur. Okey? Senang kan? Masuk saja berdiri, Allahu Akbar. Sunat, niat untuk sunat. Bukti apa? Kita tanya dia, kau solat apa? Solat sunat ni. Maksudnya niat itu ada. Melainkan kalau kita tanya dia tengah Allahu Akbar, buat apa tu? Aku pun tak tahulah aku buat apa. Itu tak ada niat. Kita tak sampai setara tu. Okey? So apa yang complicated sangat, yang dia nak lafaz niat, nak masuk niat, nak serentak dengan niat tu. Tak masuk. Usalli fardhu maghrib. Ini masalah pengajian macam ni. Dia nak masuk serentak dengan niat tu. Ini pun dari mana kesenian solat tu tahu dapat dari mana? Nabi SAW tak ada buat macam tu. Dia masuk zuhur waktu Allahu Akbar. Zuhur 4 rakaat, tak ada zuhur 2 rakaat. Dan fardu, tak ada nama solat zuhur 4 rakaat tu sunat, tak ada. Okey? Permasalah orang Melayu. Okey, so simple macam tu. Sebab kalau kita ajarlah banyak-banyak solat jenazah, solat istisqa, hujan, solat gerhana. Soalan paling orang Melayu bimbangkan adalah macam mana lafaz niat dia, Ustaz? Itu masalah dia. Dia nak solat duha, ya Allah nak solat duha. Dah ada dalam niat, Allahu Akbar. Nak solat gerhana, solat jenazah, semua dah ada dalam niat, Allahu Akbar. Dulu lagi lah kita nak niat jamak kasar ni. Punya panjang tu, lillahi ta'ala, tak faham. Sahaja aku menggabungkan niat berhimpunnya satu ini, Allahu Akbar.
Itu belum you tengok lagi kitab kita Indonesia yang setengah bagian menghadap kiblat, ini macam-macam dia, additional dia ada. So tak ada. Masuk solat, Allahu Akbar, niat ada. Sebelum itu juga niat penting. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi akhir ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Untuk sampai satu-satu amalan, para ulama merumuskan daripada ayat ini dua perkara kena ada. Yang pertamanya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh itu amalan yang ikut Quran dan ikut sunnah. Ikut sunnah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak boleh syirik, maksudnya ikhlas. Amalan hanya akan sampai apabila amalan itu mengikuti Nabi, mengikuti Quran dan disertakan dengan keikhlasan. Keikhlasan itu ditahqiqkan kehadirannya daripada jiwa ataupun jantung kita. Okey? So, hati kita tahu kita buat untuk apa. Untuk konten ke dan sebagainya, kita tahu. Baik. Memandang ke kiblat. Ini bicara dalam konteks Mekah. Kalau kita ahli Mekah, kita memang kena menghadap ain kiblat tu. Tetapi kalau kita sembahyang di luar kawasan Mekah, contohnya kita di Asia Tenggara ini, sepanjang-panjang tu kita dah lari daripada ain Kaabah tu. Ain Kaabah tu kita dah terlari sikit. So, okey sahaja, yang penting kita menghadap ke arah kiblat itu, bukan spesifik kepada ain kiblat, ain Kaabah. Tak apa, yang ni tidak ada isu sangat. Ini solat. Solat ketika musafir, kita boleh solat dalam kenderaan, terutamanya solat-solat sunat. Melainkan para ulama berbeza, tidak boleh didirikan solat sunat sebelum subuh dan witir ketika mana berada di kenderaan. Kerana dalam banyak-banyak pemusafiran Nabi perform solat atas binatang. Tetapi sebelum subuh Nabi akan turun dan menunaikan qabliyah subuh secara di atas. So, bila kita solat di atas kenderaan ini, sunat untuk kita kalau boleh menghadap kiblat. Setelah takbiratul ihram, binatang tu ataupun kenderaan tu nak pergi ke mana-mana, it's okay. Sunat. Kalau tak boleh pun tak mengapa. Okey? Solat duha. Siapa yang datang tadi di sini naik kereta, dia solat duha dalam kereta dia? Tak ada buat. Walhal Nabi buat tak? Nabi pernah buat. Nabi ajarkan, dan dalam fiqh Syafi'i pun ada hal itu. Solat di atas kenderaan. Okey? Cumanya orang beza. Imam, saya tak bahaskan apa panjang nanti. Solat dalam air, dalam tanah pun tak payah, tak ada siapa buat kerja ni. Ini kita bahaskan tadi, ini pendapat majoriti ulama bagi orang yang jauh daripada Mekah, solat dengan saf lurus jika panjang akan menyebabkan orang di saf hujung tidak menempati ain Kaabah. Ain Kaabah tu adalah Kaabah tu, maksudnya dia terlari sikit. So dia tidak ada isu kerana kita menghadap ke arah Kaabah. Okey, takbiratul ihram ini beza Tadi niat, kita dah lafaz. Sekarang rukun yang kedua setelah daripada niat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa dia? Lafaz. Yang kita kena lafaz. Niat bukan lafaz dalam hati. Contoh satu lagi sebelum saya teruskan. Nabi ni solat setiap hari 5 kali kan? Bahkan lebih. Sahabat tengok Nabi solat. Tapi tak ada seorang sahabat pun cerita Nabi lafazkan niat. Nabi buat umrah berapa kali? 4 kali. Tapi sahabat boleh cerita Nabi melafazkan niat. Labbaik Allahumma umrata ataupun labbaik Allahumma hajja. Ini membawa maksud clear. Kalaulah benda yang Nabi selalu buat hari-hari, sahabat tak cerita, macam mana benda yang Nabi jarang-jarang buat sahabat cerita, maksudnya dalam solat tu memang tak ada lafaznya. Okey? Melainkan certain tempat. Contohnya umrah, haji, sembelih binatang, itu Nabi lafazkan. So kenapa para ulama lain meletakkan kena lafaz niat? Dikiaskan. Kalau umrah pun kena niat, solat pun kena niat, lafaz niat. Begitulah dia punya konsep. Okey. Tetapi
Untuk kiaskan hal-hal itu, kita lihat tak sesuai, tak kena. Sebab kalau benda tu penting, Nabi mesti buat. Okey? Baik. Lafaz Allahu Akbar ini wajib lafazkan. Siapa tak lafazkan, maka dia telah meninggalkan rukun dan solatnya rosak. Solatnya tak sah. Kadar minima untuk dikira seseorang itu melafazkan, saya ambil pandangan Imam Malik, iaitulah menggerakkan bibir. Walaupun suara tak dengar, tetapi bibir tu berlaku pergerakan, itu dikira sebagai melafazkan. Okay, tetapi kalau orang tak sah, dia kena paling tidak ada pergerakan bibir tu. Okey, Allahu Akbar. Itu paling bagus kita diri sendiri dengar. Okey. Lafaz lain tidak sah kecuali di sisi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia ada sedikit special lah, dia macam-macam fatwa-fatwa dia yang agak kita rasakan pelik. Dia boleh lafazkan selain daripada Allahu Akbar. Okey. Ar-Rahmanu Akbar. Okey. Tapi dalil tak ada cerita hal itu. Okey, dalil tak ada hal cerita itu, tapi stick dengan lafaz Allahu Akbar saja. Okey, pandangan rajih. Rajih ni apa maksud rajih? Apa maksud rajih? Yang lebih tepat. Okey, ni kena faham dia punya term-term. Rajih ni pandangan yang lebih tepat. Iaitulah pandangan majoriti. Okey, dia ada satu lagi lafaz Allahul Akbar. Dia tambah alif lam. Mazhab Syafi'i kata okey. Tetapi kita katakan lafaz asal kerana arahan Nabi SAW untuk solat seperti baginda. Tak ada lafaz yang kita terima daripada jalur para sahabat melainkan lafaz Allahu Akbar. So stick dengan itu saja. Alright, jawab salam ketika mana dalam solat. Kita tengah solat, tadi datang orang, Assalamualaikum. Kita nak jawab aku tak? Tak jawab. Nabi SAW menjawab salam, Waalaikumsalam. Dan dahulunya para sahabat apabila diorang tengah sembahyang, diorang bercakap, ni rakaat ke berapa ni? Tadi makan apa? Dia jawab, rakaat kedua. Perbualan tu ada. Tetapi segala hadis-hadis itu telah dimansuhkan. So Nabi tak jawab salam dah. Paling ada khilaf pada jawab dengan isyarat. Orang bagi Assalamualaikum, bagi isyarat, menjawab. Okey, kerana itu yang Nabi SAW lakukan. Semua riwayat membenarkan jawab salam dari sahabat daif. Okey. Majoriti membenarkan berdasarkan hadis ini, innaka sallamta anifan wa ana usalli. Okey. Nabi memberi isyarat sahaja apabila orang bagi salam kepada dia. Dia jawab salam dengan memberi isyarat. Tak jawab seperti mana orang biasalah, Waalaikumsalam dan sebagainya. Tak apa, ini pun jangan kes-kes yang tak berlaku. Okey, angkat tangan sewaktu takbiratul ihram adalah sunat. Apa hukum mengangkat tangan seperti ini? Allahu Akbar. Kalau tak buat, sah solat Kalau tak kata Allahu Akbar, sah solat tak? Tak solat. Kalau dia masuk solat, Allahu Akbar. Okey tak? Okey alright. Allah. Kalau dia memanjangkan ini telah mengubah makna. Allahu Akbar telah mengubah makna. Kalau dia panjangkan Allah tu Allahu Akbar, ini ada pandangan yang okey. Sebab itu kalau kita tengok, kalau azan-azan pun panjang tak Allah dia? Allah panjang. Dia tak boleh panjangkan Allah, tak boleh. Kalau panjang Allah tu kita katakan boleh terimalah. Tak boleh panjangkan. Okey? Itu memang terjadilah apabila niat tak masuk. Dia akan panjangkan benda tu. Tapi Nabi tak buat hal tu. Nabi Allahu Akbar. Simple. Okey. So angkat tangan sewaktu takbiratul ihram, hukum dia sunat. Maksudnya kalau kita tak apply pun solat itu sah.
Okey, cumanya tak dapat pahala sunat. Al-Auza'i, Al-Humaidi, Ibn Khuzaimah mengatakan angkat tangan tu wajib. So, dia ada khilaf bab ni. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata sunat. So, kita konsisten dengan lakukan dia lah. Okay? Sebab ada para ulama, Al-Auza'i di antaranya imam mazhab, mengatakan dia wajib. Okey. Sekarang ni kita faham dulu. Aras mengangkat tangan. Kita ada 3 hadis. Yang pertama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi salati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'aluha hadwal al-mankibai. Hadis Bukhari. Ini hadis pertama yang Abdullah bin Umar, dia kata dia nampak Nabi membuka solatnya dengan tangan Nabi SAW separas bahu. Okey, kita relax dulu. Kita jangan gelabah. Paras bahu. Okey, paras bahu sinilah. Macam tuan-tuan duk angkat tu lah paras bahu. Tengok hadis yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam idza kana kabbara yadayhi bihima yuhadhi bihima udhunai, sampai ke telinga. Okey, hadis ni menceritakan sampai ke telinga. Tadi bahu dan yang ni ke telinga. Tengok hadis yang ketiga. Ibhamahu tuhadhi syahmata udhunai. Nabi daripada Abdul Jabir bin Wa'il, dia kata aku melihat Nabi SAW membuka solatnya dan mengangkat tangannya sehingga terkenalah tangan ibu jarinya ni, ibham, ke anak daging telinga ni, cuping telinga. Okey? Wa huwa sahih li ghairihi. Hadis Ahmad. So kita ada 3 bahu, telinga dan cuping. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia menggabungkan 3 sekali hadis ni dengan mengatakan mengangkat takbir adalah seperti ini. Allahu Akbar. Apa alasan dia? Bahu. Pergelangan ini bahu. Ini ibham kepada cuping telinga, dan ini telinga. So dia menggabungkan 3 hadis itu dengan mengatakan mengangkat takbir adalah seperti ini. Allahu Akbar. Pun betul. Sebab apa? Bila kita angkat seperti ini, mungkin ada orang kata tangan Nabi sejajar dengan bahu. Sebab dia tengok dekat sini. Ada yang kata tangan Nabi sejajar dengan telinga, anak cuping, sebab dia tengok yang ini. Ada yang ketiga pula mengatakan meriwayatkan hal tu dari telinga. Padahal Nabi angkat macam ni, satu je style dia. So satu style Nabi itu menepati dengan ketiga hadis ini. So jangan nak poyo sangat, you belajar kitab sirap solat Nabi, oh kita angkat takbir kena macam ni. Sebab penafsiran itu ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah seperti ini. Sebab kemungkinan Nabi mengangkat tangan ini 3 orang melihat dan 3 menceritakan dengan pangkat-pangkat yang lain. Faham tak kat situ? Make sense tak? Make sense. Panggil Syafi'i. Tapi ustaz, kita belajar kat tempat tu, angkat takbir bukan macam tu. Angkat takbir mesti macam ni. Sebab dalilnya ada ustaz. Dalilnya Nabi angkat paras dada, paras bahu. Betul juga. Tapi you tak dengar apa ulasan Syafi'i. Ulasan Syafi'i tadi menggabungkan 3 tersebut. Itu make sense. Dan sebahagian mazhab ataupun sebahagian para ulama ataupun Hambali, mereka pecah-pecahkan. Apabila dia pecah-pecahkan, diorang mengatakan Nabi angkat tangan itu dengan 3 versi. Versi 1 macam ni, versi kedua macam ni, dan versi begini. Yang versi ketiga paling tinggi adalah telinga. Pun make sense. So kita tak boleh nak cakap mentang-mentang kita baru belajar buku Sifat Albani ke Tarifi ke, kita katakan kita sembahyang kita punya geng mesti macam ni punya. Tak solat macam ni, itu bukan geng kita punya. Tak betul. So kita nak katakan semua cara angkat takbir itu betul.
Janganlah lain daripada Allah. Ada setengah tempat dia Allah. Ni tak adalah. Kan? Macam ni. Tak adalah. At least pandangan-pandangan yang kita ceritakan tadi. Sama ada you gabungkan tiga-tiga hadis itu dengan satu posisi, yaknilah macam ni, ataupun tiga versi 1, 2 dan 3. Okey? So kita jangan dijik sangat apabila tengok orang beza tempat kita khusus solat. Kerana kita tahu ada tempat-tempat solat yang dia ajarkan satu je. Dan katakan inilah cara Nabi. Which is betul. And kita tak boleh nak nafikan yang lain tu pun juga cara Nabi. Okey? Belum lagi yang tangan-tangan gerak-gerak tu. Ini dia tak belajar sunnah ni. Kita punya geng semua gerak-gerak tangan. Faham tak? Apa punya belajar you dapat macam tu? You nak gerak-gerakkan, so okay. Tapi janganlah tengok orang yang tak gerak-gerak. Itu tak betul. Dan kita nak bagi tahu juga, bukan semua orang solat betul. Memang ada orang solat tak betul, yang mana kita perlu betulkan. Sebelum kita betulkan orang, let's kita fahamkan keseluruhan cara tu. Supaya kita tak malu muka, yang mana orang tu buat betul, kita tegur, kita yang tak betul. Okey? Okey, so benda lah ni jelas. Hadis merenggangkan jari. So, pun ada isu, nak rapatkan ke? Nak renggangkan ke? Renggangkan jari ni, dia hadis daif. So dia tak complicated sangat. Biasa-biasa sajalah. Allahu Akbar. Rapat pun okey, renggang sikit pun okey, tak ada masalah. Alright? Relax-relax saja, tak apalah. Ustaz, saya belajar mesti macam ni Ustaz. Yang macam ni, kalau tak macam ni, dia tak sunnah Ustaz. Tak boleh cakap macam tu. Okey, you kena tengok hadis. Okey? Okey. Menghadap jari ke arah kiblat. Ia sahih daripada perbuatan Ibnu Umar, adapun hadis marfu tidak sahih kesemuanya. Okey, you dapat dari mana ni? Kena macam ni. Orang kata sunnah macam ni. You dapat dari mana? Tak ada hadis marfu yang sahih daripada Nabi SAW yang ini menghadap ke kiblat. Itu tak ada. Yang paling tinggi pun ada adalah perbuatan Ibnu Umar. Kita kenal, sebelum kita nak tahu, bila kita katakan Ibnu Umar ni siapa? Ibnu Umar ni kerana kita bukan nak berhujah dengan dia. Sebahagian mazhab menghujahkan Ibnu Umar. Kita tahu Ibnu Umar adalah satu orang sahabat yang sangat copy paste Nabi. Dia tak sama dengan Abu Hurairah. Dia tak sama dengan Zubair. Dia tak sama dengan Talha. Apabila kita faham Ibnu Umar, ini memberikan satu nilai tambah yang berbeza dengan perbuatan para sahabat yang lain. Kerana Ibnu Umar dia adalah mesin photostat Nabi. Nabi buat apa, semua dia buat. Nabi jalan macam mana, ditiru. Nabi jalan, ikut jalan mana, walaupun ada shortcut, dia tak pergi shortcut tu, dia ikut jalan lain. Dan orang bertanya, kenapa ikut jalan tu? Kerana Nabi ikut jalan ni, aku ikut jalan Nabi. So, of course, apabila Nabi SAW, tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi, dan Ibnu Umar menukilkan mengangkat takbir, telapak tangan itu menghadap kiblat, pasti itu daripada Nabi SAW. Okey? So, tak adalah kita nak angkat takbir dengan Allahu Akbar. Ini tak adalah. Macam mana kalau kita tengok masjidnya besar, imamnya, serbannya bagus, angkat takbir macam tu? Dia katakan, you tak sekolah ke? You tak belajar ke? Jawatan nak, belajar tak nak? Kan? Ini malu, aib. Angkat tangan pun, dari mana macam ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katakan, kan? Cakap lama, tak boleh cakap banyak-banyak. Okey. Tapi saya tak faham apakah perasaan tuan-tuan imam yang kita katakan dia orang ni tak belajar. Kan? Malu, aib. Apatah lagi imam-imam yang telah berusia. Okey, berdiri. Ia rukun dalam solat yang bagi mampu. So, solat ini kena berdirilah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis solah. Dan begitu banyak, dirikan solat. Solat ini kena berdiri. Dalam kurungan, bagi yang mampu. Siapa yang tak mampu, maka agama ini meletakkan satu benda yang sangat dasar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu benda yang luar daripada kemampuan kita. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu qal kanat bi bawasir
Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an salat faqal. Daripada Imran kata apa? Kanat bi bawasir. Bawasir tu apa? Teka pun tak apa. Saya memang tahu teka. Bawasir tu apa? Buasir. Belajar tanah Arab ke macam mana? Teka ajalah. Okey. Bawasir ni buasir lah. Buasir, sakit buasir. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang solat. Maka kata Nabi SAW, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janb. Rawahu Bukhari. You solat berdiri kalau you tak mampu, you solat duduk kalau you tak mampu, you baring. Okey, itu secara dasar solat yang ada. Tetapi untuk applykan solat duduk bukanlah senang-senang. Macam mana kita boleh tengok orang tu balik main golf, masuk masjid boleh berjalan, tiba-tiba solat dia duduk. Itu tak betul. Kalau orang tu boleh berjalan, maksudnya dia boleh berdiri. Kalau dia kata saya tak boleh sujud. Saya punya ni dah. Dan berdiri you kena berdiri. Bila sujud baru you tukar kepada posisi duduk ataupun you still berdiri. Okey? So kita tengok orang pun trend pakcik-pakcik sekarang ni satu baris geng-geng yang melepak kedai kopi lepas subuh semua atas kerusi. Tak boleh ya. Selagi mana kita boleh berdiri, kita wajib berdiri. Okey? Melainkan solat sunat. Solat sunat tidak diwajibkan berdiri dan tidak dirukunkan berdiri. Tanpa rasa sakit ataupun tanpa rasa bersalah, kita boleh lakukan solat sunat dalam keadaan duduk. Kenapa kau solat ni duduk? Saja. Tak ada masalah. Okey? Nanti Allah tarik nikmat kaki kau, tak ada masalah. Bukan masalah Allah tarik ke apa ke. Memang boleh sembahyang sunat secara duduk. Okey? Dia tak ada isu. Cumanya pahala dia setengah lah. Siapa berdiri satu, siapa duduk setengah. Okey. Sutra. Solat jemaah fardu pun ada yang duduk kan? Tak ada masalah. Okey, sutra. Sutra ni apa? Hendaklah ni, satu halangan. Nabi SAW, dia mengingatkan kita siapa nak solat, suruh letak sutra. Apa jenis sebaik-baiknya adalah yang orang nampak. Okey, kalau tak ada nampak pun, at least telefon kita ke apa ke. Jangan sampai kena curi je lah. Sampai benar handphone pun hilang. Sutra. Okey. So sutra ni sunat Kalau tak ada kita sembahyang dengan satu objek, contohnya tiang ke, you letak sutra, letak beg ke apa ke, letaklah. Walaupun beg tu Dio yang kopi pun letak, tak ada masalah. Tak semestinya ori. Okey? Macam mana? Okey. Macam mana nak buat? Kalau ada sutra, anda depan kosong, macam mana nak buat? Ambil sutra, bawa ke depan, macam tu. Sutra ini hanya digunakan untuk solat berapa? Sendirian. Kalau berjemaah, sutra hanya itu adalah imam. Okey, imam akan menjadi sutra. Imam hanya ada sutra. Jangan kita alhamdulillah tadi pergi, besok pergi sembahyang maghrib semua buat sutra. Semua letak. Tak. Ni untuk solat bersendirian. Okey? Sendirian letak untuk solat bersendirian lah. Kalau jemaah, imam tu. Sebab solat berjemaah ni kita jemaah yang ramai dan kita ada hal-hal yang kita boleh melintasi orang solat. Contohnya kita duduk dalam saf pertama, kita dah terkentut. Kena keluarlah. Habis, you langkah tak orang solat? Langkahlah, janganlah pula kat situ. Dia kena keluar, bagi dia keluar. Okey, sebab dia memang kena keluar. Okey? Begitu juga yang terjadi di Mekah dan Madinah, dia ada sebab-sebab yang lain. Tapi kalau sebab-sebab biasa, kita tak potong orang punya solat. Apatah lagi solat bersendirian ataupun solat-solat sunat yang sendiri. Sebab itu Nabi SAW suruh letak sutra. Suruh solat jemaah, yang letak sutra siapa? Imam. Okey, makmum, tak payah. Alright.
Apa hukum lalu depan sutra? Boleh je, tak ada masalah. Tak ada sutra, paling tidak garisan soft itu adalah had sutra. Orang boleh lalu. Contoh dia sembahyang situ, kita lalu sini, okey, tak ada masalah. Yang tak boleh memotong dalam kawasan sembahyang dia tu. Okey? Kalau tak susah lah kita punya street ni sampai ke utara Korea sama orang tak boleh lalu. Tak. Tak payah. Depan ni dah boleh lalu dah. Yang ni dah boleh lalu dah. Okey, cuma jangan potong bahagian dia tu. Okey? Belakang sini orang dah boleh lalu tau. Sini orang dah boleh lalu. Jangan kita pula sampai nak halang orang. Itu dah kawasan dia boleh lalu. Yang orang tak boleh lalu adalah sini. Itu haram. Kita kena larang dia. Kalau dia degil, Nabi suruh perangi dia. Fa innahu syaitan. Dan itu adalah syaitan, kata dia. Okey. Kalau kat Mekah, semua orang duk tahan-tahan, tak bergerak. Mekah tak ada isu. Mekah memang tempat dia macam tu. Jalanlah. Okey. Pandangan mata ketika solat. Okey, pandangan mata ni letak kat mana? You solat tengok mana? Tempat sujud. Itulah semua orang jawab tempat sujud lah. Okey. Kalau tak tengok tempat sujud, ada masalah tak? Tak ada masalah. Okey. Dalam kitab-kitab fiqh, itulah dia. Mata memandang ke tempat sujud. Tetapi dalilnya tak ada. Juga dari segi, walaupun tak ada dalil, dia punya, kalau kita tengok kepribadian para sahabat solat, tak betul juga. Kita akan tengok nanti hadis-hadis yang mana kita tengok mata sahabat dia tak tengok tempat sujud. Okey? Okey. Pandangan yang pertama, ketika berdiri, ada sebahagian hadis daripada Ummu Salamah, dia kata tengok kedua kaki. Okey, ada hadis. Tetapi hadis ini wahwa apa ni? Dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi ada sebahagian para fuqaha memuat naikkan dalam fiqh mereka untuk disunatkan melihat tengok kaki. Tapi ini macam tak praktikal lah. Ya? Kalau orang-orang yang dia punya tu maju sikit, dia tak boleh nak tengok dah, dia jenuh dia. Nak tengok macam tu, macam mana tengok kaki. Okay? Yang kehidupan dia maju ke hadapan, dia tak boleh nak applykan tengok kaki tu. So benda ni tak praktikal, and then also hadis itu dhaif. Okey. Okey, pandangan mata Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali melihat tempat sujud. Okey. Ini fiqh lah. Ini memang fiqh. Hadisnya sebegini, laisa bikawi wa kadhibuhu Ibn Tahir. Hadis ini dia kata daripada Hakim, daripada Aisyah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah man khalwa basarihi wa wada'a sujud hatta kharaja minha. Dia kata Nabi SAW masuk ke Kaabah dan dia ketika mana solat, Aisyah kata Nabi memandang tempat sujud. Hadis ini isnaduhu munkar. Hadis ni hadis munkar. Apa maksud hadis munkar? Bukan amar ma'ruf nahi munkar tu. Hadis munkar ni bukan perkara munkar. Kan? Orang tangkap khalwat dia kata ini perkara munkar. Hadis munkar ni maksudnya hadis yang dhaif. Okey, dia tak ada masalah nahi munkar tu. Hadis dhaif. Isnad sanad dia dhaif, juga hadisnya tak kuat dan sebagainya lah. So hadis ni dia bukan hadis sahih. Dia tak boleh kita nak ambil secara konkret untuk katakan confirm. Tetapi dengan sebab dah tak ada hadis, so walaupun dhaif, at least dia ada nilai hadis yang lemah. So para fuqaha memuatkan juga dalam pandangan mereka. Okey? Memuatkan juga dalam pandangan mereka. Okey, Imam Malik dan Imam Bukhari melihat Kaabah.
Maksudnya melihat ke arah hadapan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok syekh-syekh yang solat ini, Sudais ke Masyari Al-Fasi, you tengok kan dia solat buat recording kan, kamera fokus dia tengok mana? Dia tengok depan. Okay, dia tengok depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tengok depan. So adakah dia orang ni tak ikut tengok tempat sujud seperti mana kita faham? Tak. Masalah tempat sujud tu dia tak ada dalil. Itu hanyalah pandangan para fuqaha. Yang mana kalau kita rasa dengan melihat tempat sujud itu memberikan nilai tambah dalam solat kita, it's okay. Tak ada masalah. Tapi katakan, ustaz, saya dekat Kaabah, saya rasa saya nak tengok Kaabah tu lebih khusyuk lah. Pun okey. Saya kata saya nak tengok depan, ustaz. Boleh tak? Okey. Yang penting jangan tengok kiri, tengok kanan, tak boleh. Tengok depan okey, tengok tempat sujud okey, tengok okey je, okey saja. Cuma jangan berkeliaran-berkeliaran. Okey? Dan sebahagian daripada fuqaha juga, apabila kita duduk tasyahud, mata kita melihat apa? Jari. Juga tidak ada dalil yang sahih. Nak tengok tempat sujud okey, nak tengok depan okey, tak ada masalah. Yang penting yang mana you rasa benda tu bagus untuk you, buatlah. Bagaimana solat dengan tutup mata? Ustaz, saya solat tutup mata rasa macam macam itulah. Benda dia rasa pun kita tak tahu. Fatihah pun tak faham makna apa yang you rasa sebenarnya, kan? Tapi cara cakap saya sembahyang solat tutup mata saya rasa lain, ustaz. Fatihah faham? Fatihah tak faham. Macam mana you nak faham dari soalan macam tu? Solat melihat wata ni hukum dia makruh. Kerana tidak ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi solat tutup mata. Melainkan para fuqaha mengatakan kalau seseorang itu dengan menutup mata dia boleh menambah kekhusyukan dia, okey. Sebab agama ni suruh aware kita solat. Agama bukan suruh kita solat dalam keadaan kita tak sedar diri macam apa yang kita bayangkan tau. Tak sedar lah. Tak. Boleh jadi bahaya di hadapan kita. Ada ular. Kalau you tutup mata, arwah lah you. Kan? Ada kalajengking, ada anjing, ada apa-apa. So, solat kita aware. Macam mana Nabi SAW dalam hadis ada ceritakan, ada anjing hitam yang lalu di depan. Maksudnya mata Nabi tu buka dan Nabi aware dengan keadaan sekeliling. Okey. Okey, isu tengok tempat lafaz tunjuk jari tu, dia ada hadis tetapi dia ada problem, dia ada penambahan dari situ. So kita cerita ringkas, senang, hadis tu tak sahih. Kalau tak dia panjang cerita dia. Okey. Jadi kata Ibn Bar, hadza kullu tahdid, yang menghadkan kena tengok sini, kena tengok situ, kena tengok sini, okey, lam yathbut bihi athar wa laysa biwajib. Tidak ada yang konkret daripada Nabi ataupun sahabat. Tak ada. Dan dia tak wajib pun untuk melihat situ ke sini. Tempat sujud ke ataupun bagaimanapun. Jadi kalau dia merasakan dengan melihat satu tempat tu boleh menghilangkan dia punya keserabutan, dia boleh fokus, maka dia lakukanlah seperti itu, wabillahi taufik. Semudah aja. Okey? Dia tak complicated. Kadang-kadang orang stres kata tak boleh tengok apa. Kadang-kadang ada lalat lalu pun dia macam lalat lalu you tengok je lah, bismillah. Jadi you dah puas tau. Kalau tak you tersangkut. Lalat ke lebah, lalat ke lebah. Kan? So you tengok datang lalat. Apa dah habis. Ini dia berteka-teki, lalat ke lebah, lalat ke lebah. Semut ke apa ke. Okey? Faham tak? Sebab apa? Pasal you dah tak boleh, pasal you belajar, you tengok tempat sujud je tak boleh tempat-tempat lain. Bunyi macam-macam lah. Ngeong. Kita pun. Jadi itu, dia tak betul lah. Tak betul. Dan sebenarnya pun memang tak betul untuk kita menghadkan saja tempat sujud. Okey? So tak ada dalil. Bila tak ada dalil, kita tak payah ikat. Kalau kita rasa, okey, sekejap kita nak tengok sini. Sekejap kita nak tengok sini. Okey. Alright?
Okey, dalil hadis yang menentukan pandangan ini seperti kita kata tadi semua dhaif. So kita tak boleh nak strict, tak payah. Buktinya apa? Nazar sahabah ila idrab al-lihyati waktu salat Nabi SAW. Para sahabat, dia menceritakan daripada Nabi SAW, kami mengetahui bahawasanya Nabi SAW membaca di dalam solat sir baginda. Solat sir itu apa? Solat Zuhur, solat Asar. Macam mana sahabat tahu Nabi baca? Sahabat kata kami mengetahui Nabi membaca dengan kami melihat janggut Nabi SAW yang mulia itu bergerak. So you ingat sahabat punya mata tengok mana? Kan? Sahabat punya mata sudah tentu tengok. Kalau imam kata dia tengoklah janggut Nabi. Dia tengoklah. Maksudnya sahabat tengok janggut Nabi. Mata dia bukan tempat sujud, bukan tengok isyarat. Dia tengok Nabi punya janggut. Okey. So mata para sahabat dah tengok janggut Nabi SAW ketika mana solat. Kita nak tanya, solat sahabat tu khusyuk ke tak khusyuk? Khusyuk ke tak khusyuk? Of course lah khusyuk. Takkanlah solat sahabat tak khusyuk and then kita katakan solat kita khusyuk. Faham tak? Dia tu bukan anak murid Ustaz Reza ke, Ustaz Dr. Rora ke, Ustaz Abdul Muin ke, bukan. Sahabat ini adalah anak murid Muhammad SAW. Macam mana kita expect kita nak ada anak murid yang khusyuk dalam solat? Muhammad pun tak berjaya nak mengkhusyukkan anak murid dia. Sahabat solat dan dia mengatakan, aku melihat janggut Nabi SAW bergerak-gerak ketika mana membaca bacaan. So mata sahabat tu melihat janggut Nabi. So dia tak tengok pun tempat sujud. So itu clear lah. Habis Ustaz, khusyuk ni macam mana sebenarnya? Pasal khusyuk ni yang kita bayangkan kita berada di satu lokasi yang lain daripada lain. Kita rasakan kosong. Tak dengar apa orang cakap. Kalau dia tumis belacan, budu, cencaluk yang busuk-busuk semua ni pun, saya tak bau apa-apa. Kau bau tak? Tak bau. Sebab apa? Tadi Alhamdulillah solat saya khusyuk. Orang bayangkan seperti itu. Ataupun orang bayangkan walaupun dia duduk dalam peti ais yang darjah Celsiusnya negatif 14, dia rasakan macam biasa-biasa je. Sebab saya rasa saya khusyuk. Macam tu ke? Tak. Sahabat, dia tengok Nabi punya janggut bergerak-gerak. Dan akal dia berfikirlah, oh Nabi baca. Nabi SAW, dia pernah mendengar apa? Tangisan bayi. Lalu dia meringkaskan solat dia. Maksudnya telinga Nabi berfungsi tak time solat? Mata sahabat berfungsi time solat. Mata Nabi pun nanti ada sebuah hadis, mata Nabi tengok orang belakang. Maksudnya mata-mata ni semua berfungsi ni. Nabi solat khusyuk tak? Of the course lah khusyuk. Takkan lah. Jadi apa yang kita bayangkan orang Melayu khusyuk ni macam mana? Khusyuk ni adalah you faham you gerak buat apa, you faham you baca apa, itu khusyuk. Kalau datang bom, dia datang tu, you punya badan hancur walaupun you khusyuk. Kalau you duduk dalam peti ais, you akan rasa sejuk. Kalau you duduk di rumah peti panas, you akan rasa panas. Khusyuk bukan mengubah suasana you. Bukan mengubah you kepada satu alam yang lain. Khusyuk adalah you tahu, you buat apa time solat, you baca apa time solat. Okay? So hari ini adalah pemahaman untuk pergerakan solat. Kita tidak sentuh mengenai macam mana you nak faham apa yang you baca dalam solat. Okay, so sekarang ni biar faham dulu pergerakan-pergerakan ini supaya kita tahu benda ni Nabi tak ajar tapi kita boleh buat, Nabi ajar dan sebagainya. Okay? So Nabi, sahabat tengok janggut Nabi. Keadaan kaki. Okay, tidak dirapatkan. Okay, dalam hadis pun Nabi hadza baina qadamih kana afdal. So solat ini kaki tak rapat. Okay, kaki tak rapat. Ni lelaki tak ada isu. Isu siapa? Perempuan. Punya dah tergedik, kita belajar solat lain tau, cara perempuan punya. Cara perempuan apa? Ha? Nabi ada bagi tahu ke lelaki caranya begini, perempuan cara begini? Dan you dapat mana? Kita solat lain, kita dalam buku solat cara perempuan, kaki rapat. Ini tak betul. Nabi bagi satu cara, itulah untuk lelaki dan perempuan. Melainkan adalah sikit-sikit Nabi highlightkan untuk perempuan. Kalau tak yang lain semuanya sama.
So perempuan pun tak payah rapatkan kaki. Rengganglah dia kata. Saya pun tak tahu, saya tak tengok buku yang, tapi dalam buku perempuan dia memang rapatkan kaki, betul? Ya, betul lah kot. Saya dengar-dengar macam tu, saya tak pernah tengok lah. Sekolah-sekolah kan? Sekolah-sekolah mengajar. Okey? So, jangan. Tidak dirapatkan. Okey, keadaan kaki tak dirapatkan. Nabi punya cara, Nabi tak rapatkan kaki. So, buka kaki tu. Alright? Doa iftitah. So, kita dah settle tadi, angkat takbir macam mana cara dia. Niat tu kita dah tahu. Mata nak tengok kat mana. Okey? So, nanti kalau contoh saya semayang, mata saya tengok dekat depan, you pula masuk dekat sana, ustaz punya mata tak tengok tempat sujud pun. So, you dah tahu sekarang. Okey. Pandanglah Musa. Sebab ada satu hadis, saya tak masukkan dalam sini. Ketika mana Nabi SAW lakukan sujud, hujung mata Nabi melihat saf pertama. Dan selepas solat, Nabi warning dia orang, jangan ada orang yang culas dalam rukuk dan mana. Maksudnya Nabi time rukuk tu dia boleh tengok orang. Okey? So kita jangan ada mindset, saya solat memang tak khusyuk lah sebab yang pertama tak tengok tempat sujud. Bukan itu kriteria dia. Contoh dah elektrik pula terputus, blackout. Pilihan raya kan, nak kira-kira undi blackout. Dah kau jadi apa nak tengok tempat sujud? Pergilah tengok orang sekeliling ataupun imam. Dia punya pergerakan. Kan? Terus saya tengok tempat sujud. Sebab tu saya tak bergerak-gerak. Dia panggil kefahaman ataupun fikih itu tak ada. Dia tak faham. Kan? Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan kita boleh bergerak, bercakap dan sebagainya. Macam mana ada hadis Nabi SAW gendong cucu dia. Ingat khusyuk sangat ke kalau boleh gendong cucu tu? Khusyuk ke? Dengan budak tu ngiyak sana ngiyak sini gini, khusyuk ke? Tapi takkan kita berani katakan Nabi time tu solat dia tak khusyuk. Mana kita boleh cakap macam tu? Memang Nabi lah paling khusyuk solat. Kalau dia tak khusyuk, kita memang takkan khusyuk. Khusyuk bukan bedaklah tu. Bukan masalah you jadi macam Sami Buddha duduk betapa. Bukannya tu. You faham, you besarkan siapa, you tasbih kepada siapa, you puji siapa, itu khusyuk. Okey? Okey, doa iftitah dalam solat majoriti ulama Hanafi, Hambali, Syafi'i mensunahkan doa iftitah. Melainkan mazhab Maliki. Imam Maliki berkata tidak sunnah. Dia sebenarnya bukan tak sunnah. Dia lebih mesra dikut dengan makruh. Mazhab Maliki memakruhkan membaca iftitah. Tetapi pandangan ini sukar untuk kita terima. Kerana terdapat pelbagai hadis yang Nabi SAW membaca iftitah dengan pelbagai iftitah. Dan hadis-hadis itu sahih kesemuanya. Okey? So untuk solat, kita bacalah doa iftitah. Okey? Sekali lagi saya nak beritahu, doa iftitah ni bukan Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukan wasilah wajah tu wajah, bukan itu. Sama ada you baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukan wasilah, cukup sekadar itu, ataupun bacalah versi-versi yang lain. Di antaranya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakusmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Kemudian kita ada baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini kama nakkana thabu abyad min al-nar. Allahumma qsini bil ma'i wa thalji wal barad. Kita ada baca lagi Allahumma rabbana Jibril wa Israfil wa Mikail fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta taqumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun inni lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini doa-doa yang Nabi SAW contohkan, ajarkan supaya kita ikut. Bukan dia suruh buat dan bukukan dalam buku Bukhari kemudian kita buat bodoh aja. Tak. Macam mana kita umat Nabi SAW yang tergedik-gedik menyambut 12 Rabiul Awal berarak setiap tahun, pakailah selempang, tongkak, tengkolok apa semua, cinta Nabi, iftitah Nabi pun you tak tahu. Bukan kita bicara tentang isu jenayah, hudud, muamalat, kelon punya hukum. Kita bicara solat yang paling, ibadah yang paling penting. Solat. And yet you tak tahu Nabi punya bacaan.
Ini miskin orang seperti ini. Fakir, kering, jauh diri dia dengan Nabi SAW. Jauh dengan sunnah Nabi SAW. Okey? So sebab tu kita kena bagi tahu orang, dan subhanallah, bacaan-bacaan ini kalau kita lalui satu persatu, demi Allah dia sangat bermanfaat. Tak mungkinlah mulut yang keluar daripada mulut Nabi itu benda yang biasa, tak mungkin. Tak mungkin. Dan kita boleh bayangkan kalau contoh Habib dari mana negara datang, dia bawa satu bacaan, berebut orang datang nak ambil bacaan tu. Datanglah sakit pinggang pun, sakit lutut pun jalan. Nak ambil kata-kata ini keturunan Nabi dari mana? Subhanallah, ini daripada mulut Nabi. Direkodkan. Kita tak miliki ini. Saya tak tahu nak brain macam mana. Cannot brain, orang kata. Cannot brain. Alhamdulillah. Baik. Dalam solat jenazah tak ada, yang tepatnya tidak ada iftitah. Kita angkat takbir Allahu Akbar, kita terus baca Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai habis. Tidak ada Allahu Akbar kabira ataupun bacaan yang lain. Hanafi sebagian ulama Syafi'i sunnah, sebahagian ada, tapi yang rajihnya tidak disunahkan dalam solat jenazah kerana tiada dalil seperti itu. Baik, kita nak tanya mazhab Malik, kenapa dia kata makruh baca iftitah? Kerana berdasarkan sebuah hadis, idza kabbara, kalau seseorang itu telah takbir, maka mulakanlah terus dengan alhamdulillah. So di sisi dia, bismillah makruh, iftitah makruh. Kerana dalam hadis itu dikatakan Nabi setelah bertakbir membaca terus alhamdulillah. Ya, sekadar itulah. Tapi hadis-hadis yang lain banyak. Jadi wallahu taala alam, kita mengatakan majoriti adalah yang lebih yang tepat. Ini lafaz doa iftitah yang kita dah bacakan tadi. Ini juga lafaz yang seterusnya. Okey, contoh. Ini dalam fiqh Syafi'i. Siapa dah masuk Allahu Akbar, kemudian dia kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Dia dah start dengan auzubillah, dia tak baca iftitah. Maka luputlah pahala iftitah. Pasal dia dah start dah. So make sure kalau kita nak baca Allahu Akbar, kita terus dengan baca iftitah. Alright? Jangan kita auzubillah dulu, kita bismillah dulu, tak boleh. Iftitah terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa bihamdihi. And then baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa baca Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia baru patah balik iftitah, dalam mazhab Syafi'i gugur pahala dia. Dah tak ada dah pahala. Okey? So, jangan baca ta'awuz dan sebagainya, iftitah dahulu. Isti'adah. Okey, ini isti'adah. Isti'adah ini kita lakukan setelah iftitah. So kita dah tahu iftitah tadi hukum disunat, kita buat bergantung kepada lokasi-lokasi solat kita. Solat malam baca iftitah yang lain, solat petang baca solat yang lain, tengah hari baca iftitah yang lain. Isti'adah adalah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada syaitan yang direjam. So hadis-hadis lafaz isti'azah kesemuanya maklul. Okey, masalah maklul tu apa? Apa istilah maklul apa? Bukan bahlul, maklul. Ini istilah-istilah hadis. Maklul ni cacat. Maksudnya hadis tu cacat. Okey? Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan cara, tetapi membaca isti'azah dalam solat ini, baca ke tak baca? Baca ke tak? Baca. Kita baca. Sebab kita ada dalil daripada Al-Quran. Okey? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idza fa idza qara'ta al-Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila you nak start baca Quran, isti'adzah. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. Ini juga lafaz, tak silap saya dalam Abu Daud ada merekodkan lafaz seperti ini. So a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. Kedua-duanya okey. Sebelum kita memulakan bacaan Al-Fatihah kita. Okey? A'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim, innahu huwas samiul alim. Fasta'iz billahi innahu samiul alim. Okey? So boleh juga daripada Al-Thawri juga imam mujtahid, Al-Hasan juga imam mujtahid, dia membaca a'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim, innahu huwas samiul alim. So okey. Tapi kita ni bukan rajin nak menghafal, tak payahlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dah cukup lah. Itu pun dah okey.
Okey, fasta'idz billah, dalilnya innahu samii'un alim. So ditambahkan perkataan itu. Ibn Sirin, asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz juga. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. So, beberapa lafaz yang kita rasakan kita okey, bacalah dengan lafaz yang biasa. Okey, membaca bismillah. Membaca bismillah ni isu. Siapa tak baca dia Wahabi. Okey? Siapa tak baca bismillah dia Wahabi. Aduh. Apa isu baca bismillah? Okey, kita tengok di situ pandangan dahulu. Membaca bismillah ni untuk Fatihah saja. Apa kata Syafi'i? Wajib membaca di sisi Imam Syafi'i. Mazhab Malik makruh baca. Abu Amir dan Ibn Amr pilihan. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua, hukum jahar dengan bismillah. Maksudnya kuatkan bismillah. Majoriti ulama sunnah dibaca secara sir, perlahan. Mazhab Syafi'i menguatkan bacaan. Okey, kalau nak kata bacaan bismillah ini secara sir, itu Wahabi. 2/4 ataupun 2/3 dunia Wahabi. Yang tak Wahabi, orang-orang sini aja. Faham tak? Hambali sir. Maliki tak baca. Hanafi sir. Tak baca. Sebab apa? Sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas ni siapa? Anas ni sahabat yang umur dia panjang. Nabi doa panjang umur dan dia di antara sahabat yang last mati. Anas kata, aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku solat di belakang Abu Bakar. Aku solat di belakang Umar. Aku solat di belakang Uthman. Dan aku tidak pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam solat mereka. Siapa kata? Anas bin Malik. Dia ni bukan solat dekat, dia solat belakang Nabi. Nabi meninggal, dia hidup solat belakang Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pula. Kemudian Uthman pula. Dia kata, aku solat di belakang semua-semua ni, aku tak pernah dengar dia orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada membawa maksud mereka-mereka ini membacanya secara perlahan ataupun tidak membacanya. Okey? Okey. Isu yang pertama, kena baca ataupun tidak, ini bermasalah daripada para ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat. Susunan ayat tu dia orang problem. Fatihah 7 ayat. Yang mengatakan tak perlu baca bismillah, dia tak kategorikan Bismillahirrahmanirrahim tu daripada ayat Al-Fatihah. Okey? Tetapi 7 is 7, cuma pembahagian 7 tu dia ada beza sikit. Okey? Tak apa, kita tak bahas kat sini sebab kita dah nak maghrib dah sekarang ni. Okey. So, Anas bin Malik, dia tak dengar pun. Dia sembahyang belakang Nabi, sembahyang belakang sini dan sebagainya. Okey, tengok Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar, anhum kanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin, rawahul Bukhari. Hadis Bukhari, Anas kata apa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, kanu adalah dahulunya membuka solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. So dia tak adalah bismillah. Hadis ni hadis Bukhari tau. Anas kata apa? Sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, apabila dia membuka solat, dia terus membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak ada baca bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Dan berdasarkan hadis ini juga, Imam Malik tadi katakan iftitah tu hukum dia apa? Makruh. Sebab apa? Anas bagi tahu Nabi membuka solatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya tak ada dah iftitah. Tapi angle tu tak betul sebab dalil iftitah ni banyak. Cuma dia based on dengan dalil ni lah. Allah Taala alam.
Tetapi bismillah tak ada. Okey? Ini pun sama juga. Okey. Daripada Qatadah. Hadis ini Muslim. Maksudnya bila kita quote Bukhari dan Muslim, status hadis tu tinggi. Maksudnya status hadis-hadis emas. Dari Qatadah dia kata apa? Annahu kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas, daripada Anas bin Malik annahu haddathahu qala sallaitu, aku sembahyang di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, fakanu, dan mereka-mereka itu membuka solat dengan alhamdulillahirabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraati wala fi akhiriha. Tidaklah mereka-mereka itu, yakni Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, menyebut bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhir bacaan. Hadis Muslim. Okey, Anas ini dia ada 14 orang anak murid. Riwayat dan ke-14 orang ni Anas tok guru dia. Okey, Anas tok guru dia, dia ada 14 anak murid dan 14 orang anak murid ini meriwayatkan daripada Anas bahawasanya Anas mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman tidak membaca bismillah ketika mana solat. Hanya seorang anak murid dia, namanya Humaid, seorang sahaja yang riwayat daripada Anas dengan mengatakan Anas kata baca bismillah. Daripada 14 tu, seorang yang hanya mengatakan baca bismillah. So, Imam Syafi'i dia ambil yang ni untuk berjaga-jaga alasan dia. Tapi kalau kita katakan 14 orang kata bro, yang seorang ni maksudnya dia mungkin tersilap ataupun bla 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 bla. So kita stick kepada 14 orang. Sebab 14 ini dia majoriti dalam menyaksikan hal itu. Berbanding satu. Kan? Kata? You all ambil siapa? 14 orang ke yang seorang kata? 14 orang kata tak baca. Seorang kata baca. Takkan 14 orang tu lupa. Kalau nak lupa tu, ia terjadi kepada seorang. Dia bukan 14 lupa tu. 14 tu semuanya pekak sebenarnya. Bukan, tak. Cerita lain. Satu je. Jadi, ya, dari segi itu, dari segi kesahihan, kita katakan, bacaan bismillah itu tidak ada pada solat. Tidak dikuatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Alright? Imam Syafi'i menggunakan perbuatan Umar, Al-Zubair, Muawiyah dan Abu Hurairah dan sebagai sandaran. So adalah juga sandaran-sandaran daripada sahabat yang lain selain daripada Anas bin Malik, tetapi yang tepat dan rajihnya adalah tidak membaca bismillah secara kuat. Okey, bersedekap. Sedekap dekat mana? Sedekap macam ni ya. Yang betul-betul, yang terpaling betul, terpaling sunnah dekat mana? Ha? Yang terpaling sunnah. Kan? Yang terpaling sunnah biasanya orang kaitkan kat dada lah. Sedekap kat dada. Itu yang terpaling sunnah lah. Kita tengok dulu hadis ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu saja. Nabi kata letak tangan kanan atas tangan kiri. Dekat mana? Dada, pusat perut, tak mention. Okey? Thumma wada'a yadal yumna 'ala dhahr kaffahu. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri lah. Macam itulah. Dekat mana? Tak bagi tahu. Yang ini Nabi SAW mengatakan pegang sini. Begitu. Pegang begitu. Tadi begini. Yang ni begitu. Dua tangan ini pergelangan tangan begitu. Lebih kurang begitulah cara dia. Okey, tadi begini. Sekarang begini. Okey. Dekat mana juga Nabi tak bagi tahu. Okey, so di mana letak tangan? Dia ada yang 3 sini lah. Okey, 1, 2 dan menggenggam lengan. Ketiga-tiga ini disebut dalam hadis.
Okey. Janganlah macam pelik-pelik, tak adalah. Macam biasalah, macam biasa solat tu. Itu dah sunnah dah. Dah betul dah. Kata tak sunnah yo. Atas ada. Ini masalah. Okey, itu masalah. Okey, terdapat beberapa riwayat di bawah pusat. Ini berdasarkan Imam Hanafi. Kalau kita tengok Hanafi, majoriti Bangladesh, Pakistan, India, dia akan solat macam ni. Betul tak? Dia macam tu. Pasal apa Hanafi? Hadisnya itu mungkar. Sekali lagi bukan masalah amal ma'ruf nahi mungkar. Maksud hadis mungkar ni hadis dhaif. Tak ada. Berdasarkan hadis Ali letak bawah pusat, tak sahih. Hadis itu tak sahih. Pandangan Imam Abu Hanifah letak bawah pusat, which is tak sahih. Pandangan yang seterusnya, 2 di atas dada. Ini konon yang paling terbagus lah ni. You tak betul, you tak belajar sunnah. I belajar sunnah, tak terada. Riwayat mursal daripada juga hadis dhaif. Kan? Letak atas dada. Hadis dhaif. Tapi okey je nak letak ni, tak ada masalah pun. Nak letak, cumanya apa yang kita nak bagi tahu, yang geng-geng letak atas dada ni, dia akan judge orang lain-lain ni jenis tak belajar. You tak belajar, you tak ikut kursus macam I kursus. Masalahnya dia kursus satu versi. Kita ada cerita, contoh kalau buka you belajar sifat solat Albani akan memilih untuk letak tangan atas dada. Dia kuatkan pandangan tu. So semua orang yang belajar daripada kitab Syekh Albani, dia akan menghasilkan produk solat di atas dada. Yang mana ada di KL ni begitu. Kita tengok. Dan dia menidakkan dengan bersedekap orang lain. Ini tak boleh. Kata bro, saya belajar atas dada bro. Dia kena tahu dan kena akui. Ulama hadis menghukum hadis letak atas dada ni dhaif. Okey? Jangan rasa terpaling sunnah, tak boleh. Sebab banyak cerita. Ini ceritakan kenapa tanah dada tu dhaif. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan. So apabila kita tak ada satu benda yang clear, nak letak bawah pusat ke Hanafi, atas perut ke Syafi'i, dan lepaskan tangan daripada sebahagian mazhab Maliki, kita katakan maka setiap Muslim diberi pilihan untuk meletakkan di mana-mana sahaja yang beliau selesa. Okay, so jangan rasakan terpaling sunnah dengan meletakkan tangan di dada dan judge orang lain tak belajar sunnah. Ini dia tu yang paling tak sunnah. Sebab kalau tengok, okey, pasal kita tahu ada sebahagian buku ni dia memang suruh tak dada sebab dia kuatkan hadis tu. Ikut sunnah. Kita katakan geng-geng Wahabi lah ni. Tak apalah geng Wahabi. Kalau kita nak tengok geng-geng yang paling Wahabi tu di Mekah. Imam-imam Mekah tu bapak Wahabi lah. Tak ada kita jumpa imam Mekah, you tengok dalam YouTube ke Facebook ke, dia baca Fatihah macam ni, tak ada dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak, semua tangan mereka adalah di sini. Semua tangan mereka di sini. So, relax lah. Pasal saya tengok orang tak dada ni dia lain macam, ustaz, kita kena sedekap ustaz. Dada. Ni macam telur tak berapa masak. Okey. Dia baru belajar dan dia tahu. Sedangkan ulama hadis memang mengesahkan hadis dada ni dhaif. Okey, bawah pusat pun dhaif. So, letak sahaja di mana-mana. Kalau dia rasa perut dia tu besar, dia tahu lah tak perut dia macam ni. Kalau dia rasa dia selesa letak macam ni lah dia. Kan? Tak ada masalah yang complicated sangat. Kadang-kadang orang tu letak dia semput dah. So, letak je lah bawah. Kan? So, solat relax. Solat dia relax. Dia yang ini masalah. Okey, masalah sebut amin. Sebut amin kuat ke perlahan? Kuat. Di sisi mazhab Hanafi dan Maliki dia tak sebut amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah senyap semua. Kita orang Melayu jangan buat pandai. Pergi kat China ke kat Bangladesh kan, waladdallin, kita amin. Sorang-sorang je kita cakap. Yang lain tak cakap. Okey? Tetapi yang tepatnya mazhab Syafi'i dan Hambali
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu walau lam yakun ta'min masmu'an lil ma'mum lam ya'mal bihi wa qad alaqa ta'minu bi ta'mini. Nabi SAW katakan apabila imam telah mengaminkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam kata apa? Dan semua amin. Dan dalam riwayat juga menceritakan bagaimana para sahabat itu melaungkan amin sehingga kan merasakan gegaran. So yang raja dan tepat adalah imam mengaminkan dan kita semua aminkan. Okey, itu sunnah dia. Okey. Alasan Imam Malik apa? Yang kata tak payah amin sebab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Diguna ayat Quran. Allah kata apa? You berdoa kepada Allah dengan keadaan tadarru', yakni takut dan rendah diri. So amin tu dia macam against benda lain ni. Tapi sebenarnya tak. Kita banyak je doa-doa kunut nazilah, kita kuatkan suara, amin ramai-ramai. Doa khutbah yang kedua, kita kuatkan suara dan sebagainya. So yang tepatnya adalah hadis Nabi SAW tadi, iaitu Nabi menunjukkan praktikal, baca Fatihah habis, amin ramai-ramai. Bacaan Al-Fatihah adalah sunnah bagi imam dan orang yang solat sendiri. Apa maksud sunnah di sini? Adalah tunjukkan Nabi. Bukan maksudnya sunat, you buat tak apa, tak buat tak apa, tak. Sunnah ni maksudnya adalah tunjukkan Nabi. Bacaan Al-Fatihah bagi imam kena baca sebab Nabi tunjuk, itu sunnah yang berbentuk wajib. Begitu juga dengan orang bersendirian, dia kena baca Al-Fatihah. So tak ada isu. Isu dia adalah apa? Bagi makmum. Makmum nak baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Tuan-tuan semua baca lah kan? Macam solat tarawih, dah berlumba dengan imam. Imam pun baca jenis tabat siadah, qul huwallah, tabat siadah, qul huwallah, itu je dia hafal. Qul huwallahu ahad, Allah. Kita ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kan? You baca apa? Yang makmum baca apa? Fatihah kan? Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam dah baca qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. You ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam dah hukum lah. Begitulah keadaan you sebanyak 20 rakaat. Kan? Sebab you berlumba dengan imam. Berlumba dengan imam. Sebab you baca. Saya pernah dulu di Syria, Damascus. Kita nak pergi dulu mula-mula datang, kita jadi sangat orang baik, budak baik lah. Kita cari masjid yang Imam Syafi'i punya ni, 30 juzuk, sehari sejuzuk. Baik masa tu mula-mula datang. Takut azab Tuhan, kita jadi baik lah. Kita pergi dalam masjid yang 1 juzuk sehari ni memang lambat lah solat. Lepas dah lama-lama sikit, kita pun dah malas, kita pergi masjid mazhab Hanafi. Di sana ada 2 mazhab. Mufti pun ada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. So masjid-masjid Hanafi ni dia cepat. Dia hanya membaca 1 ayat saja. So kita masa tu tak belajar apa-apa, kita tahu Syafi'i, you wajib baca Fatihah. Kan? So imam wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Imam nun wal qalami wa ma yasturun, Allahu akbar. 1 ayat. Saya macam mana dia ni? Kita belajar Fatihah wajib. Saya pernah try paling awal, saya tarik, dia kata pula dolin aja, saya bismillahirrahmanirrahim, tak sempat juga. Tetapi saya tengok orang-orang tua-tua, pacik-pacik sana tu relax, dia rukuk. Bila kita dah belajar, barulah kita faham bahawasanya makmum di sisi majoriti tidak membaca Al-Fatihah. Okey? So begitu juga, contohnya solat Ramadan, you terkejar-kejar tak nak berlumba dengan imam. Maghdubi alaihim, imam dah rukuk dah. So apa yang you dapat nikmat? Nikmat Ramadan itu adalah mendengar Quran. Okey. Apa yang Nabi SAW katakan dalam hadis berdasarkan makmum-makmum tak payah baca ni? Yang pertama, Nabi SAW kata apa? Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam telah mengangkat takbir, kalian angkatlah takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila imam membaca, kalian diam.
Kalian diam. So itu dalil yang sudah cukup kuat untuk mengatakan makmum jangan baca. Makmum diam dan dengar. Okey. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 203, surah 7 Al-A'raf ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa maksud dia? Siapa nak baca? Terjemahan dia? Dan apabila baik. Ayat ini adalah ayat di dalam solat. Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'an, apabila imam membaca Al-Quran. Allah bagi dua arahan. Arahan yang pertama, fastami'u lahu, hendaklah engkau mendengar bacaan Quran itu. Dan yang kedua, wa ansitu, suruh buat apa? Wa ansitu apa? Dengar dan ansit. Maksud apa situ? Dengar dan surah Araf surah 7 ayat 204. Apabila Quran dibacakan, Allah suruh dengar, fastami'u lahu wa ansitu. Wa ansitu tu apa? Baca lawan imam, diam. Diam, bukan berlumba dengan imam. Betul tak? Allah suruh berlumba ke suruh diam? Diam. Allah suruh dengar ke berlumba? Dengar. Macam mana you nak berlumba dan you dengar? Faham tak kat situ? So, yang betulnya, dan ada hadis tadi yang saya bacakan, dan ada juga hadis yang dhaif, dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, bacaan makmum, imam itu adalah bacaan makmum, mewakili bacaan makmum. Okay? Jadi, tuan-tuan nak baca ke tak baca? Jadi makmum ni. Yang sebetulnya baca ke tak baca? Ha? Baca ke tak? Fatihah? Ha? Baca? Sebab? Ha? Sorry? Rukun ni siapa letak? Allah kata apa tadi? Dalam surah 7 ayat 203. Diam dan mana besar rukun dengan arahan Tuhan. Dan Nabi bagi tahu, kalau imam angkat takbir, you angkat takbir. Imam baca, you diam. Mana besar rukun dengan hadis Nabi? Rukun ni yang letak imam-imam. Hadis tu Nabi punya letak. Ayat Quran ni the honor of the syariat. So kita nak baca ke tak baca? Kita bukan masalah hukum tak hukum. Kita sekarang ni bicara atas daripada penutukan hukum itu. Siapa yang letak hukum? Kalau kita katakan ia sebagai rukun, Imam Syafi'i saja letak itu sebagai rukun. Imam Malik tak letak sebagai rukun. Imam Hanafi tak letak sebagai rukun. Ahmad Hanbal pun seperti itu, tidak mengatakan sebagai rukun. So sekarang ni kita bukan nak ikut rukun dalam buku. Kita nak bicara, kita nak buat decision atas ilmu yang kita belajar daripada Quran, daripada sunnah tadi itu. Kita buat kesimpulan, kita nak baca ke tak baca. Bukan kita nak baca atas sebab itu rukun. Bukan itu. Baca ke tak baca? Tak. Tak baca. Okey. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kenapa dia rukunkan? Dia sudah tentu ada hujah dia. Ada hujah dia. Takkanlah kita tahu Imam Syafi'i tak tahu. Takkan kita pandai daripada Imam Syafi'i. Ada hadis yang Nabi SAW bagi tahu imam la salata liman lam yaqra'u fatihil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Tak baca Al-Fatihah.
maksudnya solat tak sah. Okey, itu secara general lah. Tetapi hadis-hadis yang lain mengatakan macam kita katakan tadi. So, saya ambil kesimpulan. Imam Asy-Syafi'i dalam apa hal you sembahyang jamaah, solat jamaah itu sir ataupun tak sir, you imam dan makmum kena baca Fatihah. Okey? Kena baca Fatihah. Sebab hadis Nabi kata siapa tak baca Fatihah tak ada solat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan makmum tak payah baca Fatihah. Memadai imam punya Fatihah telah mewakili kita punya Fatihah. Dan itu bersesuaian dengan firman Allah, suruh kita dengar, diam apabila imam membaca Fatihah, bukan kita turut baca. Imam Ahmad bin Hanbali mengatakan kalau solat itu sir, solat Zuhur, Asar, you dengar tak imam baca? You tak dengar, tapi you jadi makmum tak? Dan time tu you baca. Kalau solat jahar, Maghrib, Isyak, you dengar tak imam baca? Dengar. Time tu you tak payah baca. Saya mengatakan itu lebih lunak. Untuk kita menikmati, macam mana kita nak nikmat bacaan imam kalau kita sibuk baca Al-Fatihah? Kan? Belum-belum pula tu dengan imam. Apatah lagi tarawih. Itu lagi rehat. Imam baca kita dengar. Imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Imam baca, kita jangan baca. Kita diam. Kita dengar. Sebab perintah Quran macam tu, perintah sunnah macam tu. Imam baca, diam dan dengar. Okey, bukan imam baca kita baca. Okey, tidak ada surah khusus untuk solat khusus kecuali Sajadah dan Insan untuk solat subuh pagi Jumaat. Solat-solat zuhur lain ni tak payahlah kita nak reka-reka bagus kita membaca surah ini, surah itu, surah ini, tak ada. Bacalah faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Quran. Okey? Makruh dipanjangkan solat Isyak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Muaz memanjangkan solat Isyak. Dia bukan solat Isyak ni. Semua solat berjemaah tak sunnah dipanjangkan. Pendek-pendek aja. Paling panjang satu muka surat. Lebih daripada itu tak boleh. Imam kalau dia baca setengah muka surat, bagus. Satu muka surat, okey. 3 muka surat, tak bagus. Kerana asas solat jamaah itu ringkas, cepat. Kerana Nabi bagi warning kepada Muaz. Dia balik kampung dia jadi imam setelah dia solat Isyak bersama Nabi SAW. Dia balik kampung dia mengimami jemaah tempat dia baca surah apa? Dia baca surah Baqarah. Baca Baqarah. Dia baca surah Baqarah, makmum tersebut letih, penat dan sebagainya. Dia report benda ni kepada Nabi SAW dan berita ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi panggil Muaz. Nabi marah kepada Muaz. Nabi kata, afattanuka anta ya Muaz. Wahai Muaz, engkau menimbulkan fitnah dalam agama ini. Bukankah di belakang engkau itu syaikhun kabirun wa dhil hajah wa. Bukankah di belakang engkau itu ada orang tua, orang yang daif, orang yang ada kerja. Pasal orang tu dia mengadu kepada Nabi, aku ya Rasulullah besok nak bangun awal nak kerja. Muaz baca panjang. Nabi tak kata engkau ni fikir kerja. Nabi meraihkan hal itu. Nabi marah Muaz, sungguh-sungguh marah, merah muka Nabi, kata kenapa kau baca panjang-panjang, kau buat fitnah dalam agama ini. Kalau kita baca panjang lah bagus Ustaz. Dia tu nak kerja dunia semua tu Ustaz. Kita tak betul. Sebab apa kita berfikir tak betul? Sebab kita tak tahu macam mana Nabi SAW mencorakkan agama itu. Kita hanya banyak berteori. Okey. Nak solat panjang bagus tak? Bagus. Tapi solat di mana? Solat seorang-seorang. Ini solat seorang-seorang, kul huwallahu ahad tabas yada. Bila ada orang, aku tarik macam-macam surah. Inilah itulah ini. Betul ke macam tu? Tak betul. Macam nak show off pun ada. Jamaah solat kena relax. Satu muka surat untuk sekarang ni itu dah cukup panjang. You nak panjang, you nak tunjuk you punya taranum, you punya hafazan, you solat seorang-seorang dekat bilik. Kau nak baca satu surah Baqarah, 2 surah Baqarah, nak ulang 4 kali, silakan. Tapi yang ajaibnya,
depan orang ke main panjang baca. Bila solat seorang-seorang, kul huwallahu ahad. Ini tak betul. Nabi tu yang bengkak-bengkak kaki tu, baca panjang-panjang tu, itu bukan solat jemaah tau. Itu solat tahajud Nabi. Dia sorang-sorang. Dia tak nyusahkan orang lain. Okey? So solat seorang-seorang ni kita kena panjangkan dan sebagainya lah. Okey? Solat musafir pun ringan. Jangan time tu kau musafir, time tu kau nak buat bagus-bagus pula. Ringkas. Okey? Nabi baca kul wallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bila? Solat subuh secara berjamaah time musafir. Kita ke RNR surah Al-Anfal rakaat pertama. Al-Anfal. Nabi solat subuh, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang kita katakan faqih, faham, kita tahu. Bukan buat agama ni macam syok kita punya. Tak. Kita ada guideline Nabi buat macam mana. Okey? Boleh? Bukan masalah itu, masalah zuhur pun kita kasarkan 2. Asar pun kita kasarkan 2. Dan you expect apa lagi nak baca panjang-panjang? Mudah kan? Okey? Okey, disunatkan menyempurnakan satu surat dalam satu rakaat. Komanlah kalau baca tabat siadah tu sempurnakanlah. Dan tabat siadah bila habis kata ma'agna anhum maluhu wa makasab, Allahu akbar. Dalam baca surah pendek, engkau nak kongsi-kongsi pula. Kan? Habiskan terus. Kalau baca Ali Imran, you nak share okeylah, panjang kan. Okey. Nabi kata apa? Likulli rakaah surah. Setiap satu rakaat satu surah. Okey. Tapi dia tak ada isu pun. Kalau nak pecah-pecahkan boleh saja. Terdapat beberapa sahabat memotong satu surah dalam 2 rakaat tetapi ianya sangat panjang. Bolehlah. Boleh buat, tak ada isu. Umar membaca surah Ali Imran dalam 2 rakaat Isya. Pun okey. Ibn Abbas membaca surah Al-Baqarah dalam 2 rakaat. Okey je, tak ada masalah. Apatah lagi macam kita yang memang tak menghafal ni, okeylah, tak ada masalah pun. Mengulang surat ataupun ayat. Rakaat pertama tak baca siadah, rakaat kedua pun tak baca siadah juga. Dah itu, ialah nak kata apa, daripada tak ada, okeylah. Kan? Dia bukan sunnah lah, dia bukan sunnah. Tapi kalau buat, dia tidaklah merosakkan. Solat orang buta. Solat orang buta. Sah solat orang buta secara sepakat. Jika dia tidak boleh membaca, cukup sekadar dia bertasbih, bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Ni buta dulu tau. Para fuqaha masa dia keluarkan hukum seumpama ini ketika konteks itu. Hari ini berapa ramai orang buta dah hafiz Quran. Kan? Taranum Quran, macam-macam lah. Kita yang tak buta ni macam pula orang buta. So hukum ni kena bagi kepada kita. Ya, orang-orang yang tak buta macam kita, kalau tak membaca ayat, kita boleh baca tahlil, takbir dan bertahmid dalam solat. Okey. So kalau dia bukan masalah orang buta je. Bila ada orang buta, Nabi bagikan excuse macam tu, dia sama juga pergi kepada orang mu'allaf. Orang baru masuk Islam, dia tak kerti apa, dia boleh apply. Dia nak buat macam apa? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Okey. Okey. Kalau orang tu memang dah tak kerti apa-apa, cukup dengan dia bertahbir, bertasmid dan bertahlil. Okey? Kemudian dia belajarlah. Okey, tempat yang angkat tangan. Tadi kita dah bagi belajar dah menghadap kiblat apa semua ni, nak tempat angkat tangan ni macam mana ni? Kita ada takbiratul ihram, satu, yang Allahu akbar tadi, kemudian kita ada takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal ini adalah takbir berpindah rukun ke satu rukun yang lain. Contoh,
Dah angkat Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, habis semua, kita nak rukuk kan? Kita nak rukuk, kita angkat tangan, kita angkat tangan. Kita angkat tangan. Allahu Akbar. Kita rukuk. Okey? Kita rukuk. Setelah rukuk, kita i'tidal. Kita angkat tangan tak? Angkat sekali lagi tangan. Kecuali dalam Hanafi, mazhab Hanafi, dia orang ni bantai tak angkat semua. Semua dia tak angkat. Hanafi semua tak angkat, melainkan satu takbir tu je. Lain dia tak angkat. Termasuklah solat jenazah. Solat jenazah kita 4 takbir, kita angkat semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanafi sekali je. Allahu Akbar. Lain dia tak angkat. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah. Okey, so kita Allahu Akbar, nak rukuk kita angkat, bangun i'tidal kita angkat, kemudian kita sujud. Bila kita sujud, kita baca sujud, kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi, kemudian kita bangun daripada sujud, kita angkat tangan, kita angkat tangan. Angkat tangan ke tak? Daripada sujud tu, Allahu Akbar, kita nak angkat tangan ke tak? Angkat. Pandangan pertama angkat, pandangan kedua tak angkat. Tak angkat. Tak angkat Rakaat pertama angkat tak? Rakaat pertama tak angkat Rakaat pertama tak angkat. Ini sunnah dalam isu ni mazhab Syafi'i dia tepat. Berbanding dengan mazhab-mazhab lain. Rakaat pertama kalau kita bangun daripada rukuk, daripada sujud, kita tak angkat tangan. Rakaat kedua selepas tasyahud awal dan kita bangun, kita baru angkat tangan. Ketiga tak, keempat tak payahlah, memang dah salam. Memang Assalamualaikum lah kat situ. Okey? Boleh tak? Faham tak? Faham. Rakaat pertama, kita bangun daripada sujud tu, kita angkat tangan ke tak? Tak. Kedua? Angkat. Ketiga? Ketiga tak angkat. Yang kedua, selepas tasyahud awal saja. Okey? Selepas tasyahud awal, kita nak bangun, baru kita angkat. Faham tak? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Faham? Okey, boleh. Bangun dari rakaat kedua, khilaf. Hanafi tak buat, Maliki tak buat, Hambali buat dan Syafi'i buat, dan yang tepat dia adalah sunnah. Kan kita tahiyat awal kan? Tahiyatun barakatuh salawatut thayyibah bla 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 bla. Habis baca tahiyat. Tahiyat awal ni rakaat apa? Kedua lah, dia tak boleh rakaat ketiga. Rakaat pertama pun tak boleh. Rakaat kedua dia dah habis baca tahiyat awal, dia bangun untuk meneruskan rakaat yang ketiga. Dia angkat tangan tak? Angkat tangan. Kira faham boleh? Masbuk, dia kira dia punya. Kira dia punya. Kalau jarang-jarang dia nak tinggalkan, dia nak rukuk, dia nak rukuk, dia tak angkat tangan. Allah. Jarang-jarang ditinggalkan. Okey. Cuma jangan ditinggalkan secara terus. Kadang-kadang okey. Kadang-kadang Fatihah waladhdallin amin, dia nak rukuk, dia tak angkat tangan. Okey. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Okey. Angkat tangan sebelum sujud dan bangun daripada dia. Ini kita tak buat lah, jangan risau. Ini okey. Okey, kita pergi kepada zikir rukuk dan sujud secara cepat. Kita baca subhana rabbil azim. Dia bukan 3 kali 3 kali tu minima. Seeloknya 10 kali. Dalam hadis begitu. Nabi kata bukan 3 kali. Nabi kata 3 kali minima, semoleknya 10 kali. Yang kita ni bantailah sampai umur 80 tahun 3 kali aja. Kan? Nabi kata